Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Dr. Muhammad bin Omar selaku pensyarah bagi subjek EDUP 2072 iaitu Falsafah Pendidikan di Malaysia, dan juga sahabat sekumpulan saya, saudara Zulhelmi bin Sapiuddin dan juga saudara Abid Saleh bin Abdin. InsyaAllah dalam video kali ini kami akan membentangkan hasil daripada kajian kami berdasarkan kepada penelitian dan juga pemilihan yang telah kami buat. Maka kami bersetuju memilih kajian lapangan kami iaitu berkenaan tentang Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Tun Johar Sandakan. So insyaAllah dalam pembentangan kali ini kami akan menceritakan berkaitan tentang sejarah penubuhan, lokasi, kemudian falsafah sekolah, matlamat sekolah, misi dan visi sekolah, kemudian pencapaian dan penglibatan pelajar terhadap kurikulum dan kurikulum sekolah. Kemudian kami akan membentangkan sedikit berkaitan tentang peranan PIBG di sekolah. Kemudian yang paling penting sekali dalam kajian kami ini, kami akan bercerita perkaitan antara falsafah pendidikan dengan sejarah penubuhan sekolah SMK Tun Johar inilah. So, mari kita saksikan. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang saya kasihi guru kami Dr. Muhammad bin Omar, yang saya hormati rakan sekumpulan saya. Kami daripada kumpulan satu yang mana terdiri daripada 3 orang pelajar, saya sendiri iaitu Zulhelmi bin Sapiuddin, dan sahabat saya Ustaz Abid Suwardi bin Ramli, dan juga seorang lagi sahabat kami Ustaz Abid Saleh bin Abdain. Hari ini kajian kami insyaAllah tentang Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Tun Johar. Kami akan membentangkan beberapa slide tentang sekolah ini. Sekolah di mana sekolah saya sendiri mengajar. Tak kenal maka tak cinta. Dah cinta, InsyaAllah sangat suka. Jadi kita mulakan dengan sejarah penubuhan pada tahun 80-an ya. Dikenali sebagai Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Sandakan, merupakan sekolah aliran agama yang pertama bertapak di daerah Sandakan, Sabah. Yang kita tahu waktu tahun 70-an yang ada sekolah agama yang ada di Sabah ni cuma ada di KK, Kota Kinabalu sahaja. Jadi orang-orang Sandakan yang mau belajar agama, mereka tidak tempat di Sandakan. Maka inisiatif Kerajaan Malaysia menubuhkan satu sekolah agama di daerah Sandakan ni. Penubuhan awal Sekolah Menengah Agama Sandakan pada tahun 1989 dengan pengetua pertamanya Ustaz Haji Hasbullah Awang Naib. Ketika itu pendaftaran pertama pelajar seramai 105 orang dan yang ada cuma 3 kelas, dan pemilihan tersebut bukan sekolah yang aturkan tapi diaturkan sendiri oleh Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. Pada awal penubuhan Sekolah Menengah Agama Sandakan ni, dia cuma menumpang bangunan saja. Dia belum ada bangunan baru di mana di Sekolah Menengah Elopura. Dan sebenarnya dalam proses itu sudah ada perbincangan untuk tapak khas sekolah yang asalnya katanya Sekolah Agama Islam Sandakan akan ditubuhkan di Batu Tujuh. Akhirnya dia tidak jadi, diganti dengan yang tanah Batu Tujuh tadi jadi SMK Perempuan, dan dia ganti dekat sebelah Taman Mawar di Batu Lima. Kita lihat pada fasa 90-an pula, ini adalah bangunan lama. Pada 1 Disember 1992, Sekolah Agama Islam Sandakan berpindah ke tempat baru, iaitu di bangunan Elopura, SMK Elopura Batu 11. Berpindah randah sekolah ni. Waktu itu masih menumpang, dan atas keprihatinan pihak Kementerian Pendidikan, akhirnya Sekolah Menengah Agama Sandakan telah mendapat kelulusan pembinaan tapak dan bangunan persendirian bernilai 25 juta di Taman Mawar Sandakan. Ini adalah bendera, ini adalah lencana
sekolah menengah agama Sandakan yang dulu dan telah pun berubah. Ya, merah melambangkan keberanian, putih bersih, hijau subur, membangun, kuning kedaulatan agama, bulatan alam seluruhnya, tombak jihad dan kuasa, kubah adalah kesatuan umat Islam, dan dua kitab adalah Al-Quran hadis sebagai pegangan kita sebagai umat Islam. Jadi pada tadi kita sudah cerita tahun 80-an, tahun 90-an, ini pada tahun 2000. Awal tahun 2000 mula bertapak di Taman Mawar di Batu Lima Sandakan. Bilangan pelajar pada ketika itu mencecah 498 orang serta 50 orang guru sebagai tenaga pengajar pada tahun 2009. Dan sampai sekarang beginilah jumlah pelajar dan begini jugalah jumlah guru. Pelajar menengah rendah sekolah ini diwajibkan mengambil 9 mata pelajaran, iaitu Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris, Bahasa Arab, Sains, Sejarah, Geografi, Pendidikan Islam, Kemahiran Hidup, Matematik. Di samping itu, mereka mempelajari 3 mata pelajaran tambahan, iaitu ICTL, Pendidikan Sivik, dan Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. Pelajar-pelajar tingkatan 4 dan 5 diberi pilihan sama ada untuk memilih aliran sains ataupun agama. Bagi pelajar sains, mereka diwajibkan mengambil mata pelajaran fisik, kimia, biologi, dan matematik tambahan. Cumanya sekarang aliran agama adalah wajib dan sains tulen adalah pilihan. Pelajar wajib ambil aliran agama. Kemudian mereka akan pilih sama ada ambil ekonomi ataupun sains tulen. Ini adalah bangunan-bangunan baru sekolah sekarang yang kita nampak sekarang, bangunan baru. Ini adalah senarai-senarai pengetua, bermula dengan Ustaz Hasbullah Awang sampailah sekarang pengetua Ustaz Roslan bin Diming daripada 2001 hingga kini. Daripada 2011 hingga kini. Ini adalah misi sekolah bagi merealisasikan hasrat menjadi sekolah menengah agama sebagai institusi pendidikan terbilang warga SMKA. Akan komited dalam beberapa perkara, antaranya menerjemahkan falsafah pendidikan kebangsaan dalam membentuk realiti ilmu dan penghayatan Al-Quran dan Sunnah. Visi sekolah menengah kebangsaan agama Sandakan ke arah sekolah berprestasi tinggi menjelang 2016. Dulu namanya Sekolah Menengah Kebangsaan Agama, sekarang namanya Sekolah Menengah Tun Johar Sandakan. Ini adalah rencana baru sekolah. Dan kalau kita boleh lihat di sini ialah pencapaian akademik SMK Agama Tun Johar, dan ini merupakan 5 tahun berturutan bermula daripada 2015, 2016, 2017, 2018 hinggalah 2019. Dan kita melihat di sini grade purata GPS bagi sekolah ini meningkat tahun demi tahun. Kita boleh lihat di situ ialah pada tahun 2015 pencapaian GPS sekolah ialah 4.76 dan pada 2016 kepada 5.23 dan juga pada 2017 4.18. Kemudian pada 2018 dan 2019 ini kita lihat satu peningkatan berlaku, di mana daripada 4.18 kepada 3.54 dan juga pada 2019 3.19. Berdasarkan dapatan kami, di mana 2 tahun berturutan ini SMK Agama Tun Johar ini telah tersenarai menduduki tangga 8 terbaik seluruh Sabah pada 2018, iaitu 3.54. Kemudian pada tahun 2019 SMK Agama Tun Johar ni tersenarai sebagai ranking ke-13. Dan ini bermakna pihak sekolah sangat komited dalam memacu kecemerlangan pelajar dari masa ke semasa. Seterusnya saya beralih kepada penglibatan co-kurikulum pelajar-pelajar SMK Agama Tun Johar. Kalau kita lihat di sini beberapa pencapaian yang telah diperolehi oleh pelajar-pelajar. Bermakna SMK Agama Tun Johar tidak hanya mementingkan kepada aspek akademik semata-mata, tapi mereka juga memberi ruang dan peluang kepada pelajar untuk menyerlahkan bakat mereka di bidang co-kurikulum khususnya. Maka kita lihat penglibatan pelajar di bidang co-kurikulum ini sebenarnya sedikit sebanyak telah menyumbang kepada pembentukan sahsia serta sosialisasi pelajar itu sendiri, di mana pada umumnya matlamat co-kurikulum itu sendiri sebenarnya memfokuskan kepada mewujudkan perasaan muhibbah,
perpaduan serta integrasi nasional dalam kalangan pelajar itu sendiri. Kalau kita boleh melihat kepada sejarah, kalau kita kembali kepada sejarah sebelumnya, ada seorang guru yang bernama Victoria. Beliau ni seorang guru di Itali, dan satu kata beliau yang saya quotekan ialah, beliau mengatakan pendidikan tidak akan lengkap sekiranya aktiviti praktikal seperti sukan dan permainan tidak dimuatkan ke dalam kokurikulum. Apa yang dimaksudkan di sini ialah berkaitan tentang kokurikulum. Penglibatan pelajar sepatutnya tidak hanya terhad dan dilimitkan dalam aspek kurikulum sahaja, tetapi juga perlu kepada aspek kokurikulum. Dan ini juga selaras dengan falsafah pendidikan itu sendiri, di mana kita ingin melahirkan pelajar yang bukan sahaja dari segi keintelektualan mereka, tetapi juga dari segi nilai dan juga aspek kerohanian dan jasmani mereka itu dalam keadaan cemerlang. Kalau kita boleh lihat di sini beberapa pencapaian yang telah pelajar perolehi, iaitu yang pertama menerusi tim hoki. Mereka sampai ke peringkat negeri. Kemudian kita ada cadet polis, dan ini juga sampai ke peringkat negeri. Kemudian kita ada nasyid. Ini yang antara pencapaian yang cukup cemerlang, iaitu pada tahun 2007 pelajar SMK Tun Johar telah menghantar pasukan nasyid diorang ke peringkat kebangsaan. Kemudian kita ada perkemahan peringkat negeri. Kemudian yang terkini ialah nasyid ihtifal ilmi peringkat negeri. Maka ini menunjukkan kebolehan pelajar, bukan sahaja di bidang akademik, tetapi seterusnya saya akan menerangkan juga berkaitan tentang peranan PIBG. Apa itu PIBG? PIBG ini merupakan Persatuan Ibu Bapa dan Guru, dan kita sedia maklum bahawa di setiap sekolah itu mempunyai PIBG-nya dan ianya berperanan mengikut apa yang telah dirancang dan juga apa yang telah dipersetujui di antara ibu bapa dan guru. Maka sama jugalah dengan SMK Agama Tun Johar ini, terdapat juga persatuan ibu bapa yang terlibat dan bekerjasama dengan guru-guru. Okay, kalau kita boleh lihat di sini ialah peranan PIBG sekolah. Seperti sekolah menengah yang lain juga, SMK Agama Tun Johar Sandakan mempunyai persatuan PIBG yang melibatkan ibu bapa dalam perihal anak-anak mereka sebagai pelajar di sekolah. Di sini saya quotekan menurut Nur Zahida 2013. Dia mengatakan bahawa hubungan yang baik dan berkesan di antara sekolah dan ibu bapa dapat mewujudkan pencapaian sekolah yang cemerlang. Ini bermakna ibu bapa juga mempunyai peranan dan juga tanggungjawabnya yang tersendiri terhadap anak-anak mereka. Maknanya tugas pendidik itu bukan hanya terletak sepenuhnya kepada guru, tetapi ibu bapa juga mempunyai tugas untuk mereka memastikan anak-anak mereka mempunyai nilai dan prestasi yang baik di sekolah. Kita boleh lihat di sini ialah berikut merupakan 4 peranan dan fungsi PIBG dalam SMK Agama Tun Johar Sandakan bagi mencapai tujuan persatuan seperti yang dinyatakan dalam Akta Pendidikan 1996. Menerusi Akta Pendidikan 1996 dinyatakan berkaitan tentang PIBG itu sendirilah. Yang pertama, kalau kita melihat isu peranan PIBG sekolah, iaitu membantu dalam memajukan perkembangan murid dan menjaga kebajikan murid. Seperti yang saya katakan sebelum tadi, ibu bapa juga bertanggungjawab terhadap anak-anak mereka. Maksudnya ibu bapa tidak hanya menyerahkan tugas mendidik anak-anak mereka itu hanya kepada guru, tapi mereka juga mempunyai tanggungjawab dari segi memantau anak-anak mereka serta memberikan didikan yang baik di peringkat awal, iaitu di rumah. Yang kedua, menambahkan sumber keuangan sekolah bagi menambah dan meningkatkan kemudahan di sekolah. Maka seperti yang kita sedia maklum, di beberapa buah sekolah ni, maka mereka ni ada yuran kutipan PIBG. Duit tersebut akan digunakan untuk hal-hal yang tertentu. Maka dengan adanya sedikit sumbangan dari pihak PIBG ini, maka ianya dapat digunakan dan membantu sekolah untuk memenuhi keperluan dan kemudahan di sekolah. Kemudian yang ketiga ialah meningkatkan kemesraan dan menyediakan saluran komunikasi dan hubungan antara sekolah dengan masyarakat setempat. Ini bermakna menerusi penglibatan ibu bapa dan guru tadi, sedikit sebanyak ianya telah menjalinkan satu hubungan yang baik di antara ibu bapa dengan guru. Maka ianya akan memudahkan guru-guru dan juga ibu bapa dalam berbincang, contohnya dalam apa-apa masalah pelajar ataupun apa-apa masalah yang berkaitan tentang sekolah dan sebagainya. Maka ibu bapa akan menjadi saluran komunikasi yang baik
antara sekolah. Kemudian yang keempat itulah iaitu meningkatkan keceriaan premis sekolah supaya dapat mewujudkan suasana kondusif bagi menjayakan aktiviti dan program pendidikan. Dan ini keempat-empat ini merupakan antara peranan PIBG di. Kemudian seterusnya itu berkaitan tentang harapan guru besar PIBG dan juga guru-guru. Kalau boleh saya bacakan di sini harapan pengetua, iaitulah pengetua berharap agar semua warga pendidik SMK Agama Tun Johar bersatu dan berganding bahu dalam memikul amanah dan tanggungjawab dalam merealisasikan dan menterjemahkan hasrat dan matlamat utama sekolah. Maka besarlah harapan pengetua agar guru-guru menggembeleng tenaga sebaik mungkin dan melaksanakan amanah dan tanggungjawab sebaik mungkin dalam memastikan matlamat utama sekolah itu tercapai. Kemudian matlamat harapan PIBG. Mereka mengatakan ibu bapa dan guru perlu bekerja sama sebaiknya dalam memastikan visi dan misi sekolah dapat dicapai selaras dengan hasrat pendidikan. Para ibu bapa sendiri pun mempunyai hasrat dan harapan yang besar terhadap sekolah, terhadap misi dan visi sekolah itu sendiri. Mereka mahu guru-guru dan ibu bapa bekerja sama supaya misi dan visi sekolah itu dapat dicapai. Kemudian harapan guru harap agar sekolah agama SMK Agama Tun Johar sebagai Johar ini dapat diperkasakan dengan sebaik mungkin bagi memastikan kepahaman ilmu agama sentiasa dapat disebarluaskan kepada masyarakat. Ini bermakna harapan guru-guru terhadap sekolah agama, di mana mereka mahukan supaya sekolah-sekolah agama ini menjadi satu medan ilmu yang baik dalam mempelajari dan juga memahami ilmu-ilmu agama, dan agar akhirnya nanti ramainya cendekiawan-cendekiawan agama yang dapat dikeluarkan atau dapat dihasilkan di sekolah menengah agama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Abid Saleh bin Abdin akan melanjutkan perbincangan kumpulan kami berkenaan tentang perkembangan sistem pendidikan dan perbandingannya pada era sebelum merdeka dan selepas merdeka terhadap penubuhan awal sekolah sehingga kini. Dalam membincangkan tentang perkembangan sistem pendidikan, kumpulan kami telah menyusun perkembangan sistem pendidikan mengikut era, iaitu pertama, era sebelum merdeka. Yang kedua, era selepas merdeka, iaitu di mana penubuhan sekolah menengah kebangsaan agama Sandakan, iaitu pada tahun 1989. Dan kemudian pada era pasca merdeka, iaitu di mana nama sekolah menengah kebangsaan agama Sandakan ditukarkan kepada Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Tun Johar Sandakan pada tahun 2012 sehingga kini. Pada era sebelum merdeka, kalau kita lihat, kami akan menyentuh dalam 6 aspek utama, iaitu yang pertama, dasar pendidikan pada era sebelum merdeka. Pada masa ini, sekolah SMAS, iaitu Sekolah Menengah Agama Sandakan, belum wujud dan tiada dasar pendidikan dan pelajaran pada ketika ini. Namun begitu, menurut Muhammad Yusuf Ahmad, seorang pengkaji daripada Universiti Malaya 2002, pengajian dalam bentuk madrasah dan telah bermula ekoran tindakan penjajah Inggeris menubuhkan sekolah vernakular Melayu pada tahun 1856. Dan falsafah yang berkait, kami telah mengkaji, dan menurut Asmah dan Fathiyah, merupakan pengkaji daripada Universiti Putra Malaysia pada tahun 2012, mereka mengatakan walaupun belum wujud falsafah pendidikan Islam pada ketika itu, namun berdasarkan kurikulum yang dibina dan dilaksanakan, aspek metafizik, epistemologi dan aksiologi falsafah boleh dikenal pasti pelaksanaannya. Jadi boleh dikatakan pada era sebelum merdeka, falsafah yang berkait adalah antaranya aspek metafizik, epistemologi dan aksiologi. Jenis kurikulum pada era sebelum merdeka, kalau kita lihat, pada era sebelum merdeka terdapat sekolah vernakular Melayu yang ditubuhkan pada 1856, iaitu sekolah dalam bentuk formal
Jenis kurikulumnya adalah formal dan tidak formal adalah tertakluk kepada sekolah jenis pondok dan sekolah madrasah. Dalam sistem pendidikan era sebelum merdeka, sistem pendidikannya dan pengajiannya berbentuk madrasah dan sekolah pondok dan sekolah vernacular. Kaedah pembelajaran pada era sebelum merdeka, kalau dilihat, kaedah pembelajarannya adalah secara tradisional, hanya tertumpu dan berpusatkan kepada guru sahaja. Di mana pada era ini, guru adalah pakar dan guru adalah yang mengajar di hadapan dan murid hanya perlu mendengar dan memahami apa yang guru ajar. Kemudahan dan fasiliti pada era sebelum merdeka, jikalau kita lihat, kemudahannya adalah amat kurang dan terhad sekali. Di mana pada era ini belum lagi ada fasiliti yang tetap. Kebanyakannya sekolah hanya tertumpu pada di rumah-rumah, di surau-surau, dan secara pengajiannya pun dalam bentuk berbentuk madrasah dan pondok. Pada era selepas merdeka, kalau kita lihat di sini, dasar pendidikannya penubuhan sekolah SMK Agama Sandakan adalah tertakluk dalam kategori sekolah menengah kebangsaan era selepas merdeka, iaitu pada tahun 1989, di mana ianya berlandaskan Akta Pendidikan 1961 yang kemudiannya diganti dengan Akta Pendidikan 1996. Menurut kajian yang kami dapati, falsafah yang berkait pada penubuhan awal sekolah kebangsaan agama Sandakan ini adalah berasaskan falsafah pendidikan negara pada tahun 1987, yang mana dia diubah kepada falsafah pendidikan kebangsaan pada tahun 1996. Dalam masa yang sama juga, falsafah yang berkait adalah falsafah pendidikan Islam, di mana penubuhan sekolah ini adalah berasaskan falsafah pendidikan Islam yang telah dibuat pada tahun 1988. Dan jika kita lihat, penubuhan sekolah ini adalah pada tahun 1989. Dia lebih kurang setahun sahaja selang, di mana falsafah pendidikan Islam telah dibuat pada tahun 1988. Jenis kurikulum yang ada pada era selepas merdeka ini, kurikulum bersepadu sekolah menengah, iaitu KBSM, mula dilaksanakan di sekolah pada tahun yang sama, iaitu pada tahun 1989. Sistem pendidikan boleh dilihat iaitu berteraskan peperiksaan atau berorientasikan peperiksaan, di mana pada era ini masih lagi peperiksaan sebagai tanda, sebagai alat untuk mengukur tahap dan potensi kebolehan belajar. Kaedah pembelajaran pada era selepas merdeka ini, kaedah pembelajarannya masih lagi terkesan dengan cara dan kaedah tradisional, iaitu masih lagi berpusatkan guru, yang mana menggunakan kaedah chalk and talk, yang di mana guru mengajar pelajar di hadapan dengan menggunakan kaedah menerangkan dengan menulis di papan hitam. Kemudahan dan fasiliti. Kemudahan dan fasiliti pada era selepas merdeka ini masih lagi dilihat kurang dan terhad, berikutan belum lagi, masih lagi sekolah baru, dan kalau kita lihat penubuhan awal sekolah ini pun masih lagi dalam keadaan yang banyak kekurangan, di mana kemudahan dan fasiliti masih lagi dalam tahap yang kurang dan terhad. Dalam era pasca merdeka, iaitu lanjutan pada era selepas merdeka, di mana nama sekolah pun telah diubah, berlaku penjenamaan baru terhadap sekolah. Sekolah SMAS tadi, Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Sandakan, dia berubah dan berlaku penjenamaan kepada Sekolah SMKA Agama Tun Johar Sandakan.
Dalam mendepani cabaran dunia pada abad ke-21, KPM telah menyusun dan merangka beberapa langkah perubahan dalam sistem pendidikan Malaysia, iaitu melalui dasar dia. Antaranya Pelan Induk Pembangunan Malaysia PIPP, iaitu pada tahun 2006 hingga 2010, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM daripada tahun 2013 hingga 2025, dan Program Transformasi Sekolah TS25, dan pelaksanaan berlaku pula KPM telah memperkenalkan dan sudah melaksanakan kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna KPPB ataupun New Pedagogies Deep Learning NPDL. Dan dalam era pasca merdeka ini, falsafah yang berkait masih lagi berlandaskan falsafah pendidikan kebangsaan dan falsafah pendidikan Islam. Jenis kurikulum pada era ini berlaku transformasi kurikulum daripada kurikulum bersepadu sekolah menengah KBSM kepada kurikulum standard sekolah menengah, iaitu KSSM, yang telah diimplementasikan secara berperingkat bermula tahun 2017. Dalam era pasca merdeka ini, sistem pendidikannya masih lagi berteraskan peperiksaan, khususnya untuk peperiksaan SPM dan STPM. Walau bagaimanapun, ianya masih sedang melalui transformasi sistem pendidikan yang mula berteraskan pentaksiran, iaitu PBS, mulai tahun 2011 dan diubah kepada PBD, pentaksiran bilik darjah, yang mana ia bermula pada tahun 2017. Kaedah pembelajarannya pun telah berubah. Kaedah pembelajarannya menjadi lebih dinamik dan lebih berpusatkan murid, dan mengutamakan kaedah pembelajaran PAK 21 yang mengimplementasikan teknologi maklumat dan komunikasi, iaitu TMK, dalam pengajaran dan pembelajaran. Kemudahan dan fasiliti pada era pasca merdeka ini, jikalau kita lihat, kerajaan Malaysia telah banyak melakukan langkah perubahan terhadap sistem pendidikan Malaysia, dan kemudahan teknologi telah mula dititik beratkan dalam PDPC. Iaitu, kalau kita lihat, kemudahan dan fasiliti pada era ini lebih baik berbanding yang sebelumnya. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Berikut adalah rujukan yang telah kami gunakan dalam mendapatkan hasil tugasan ini. Kami telah merujuk beberapa artikel ataupun jurnal dan buku. Kalau kita lihat, ada artikel yang kami gunakan, ada 4 artikel di sini dan 2 buku, yang mana inilah beberapa rujukan yang telah kami gunakan untuk menghasilkan pembentangan ini. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.